صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله. Bismillah, Rabbi syrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat apa? 3. Berapa? 5 dari bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitab Tuhfatur Raghibin, muka surat 3, 5 daripada bawah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan membuangkan mushaf ke tempat najasah, maka pada ketika itu dihukumkan atasnya atas orang dengan kufur. Baik, sambung lagi. Di antara yang menyebabkan seseorang itu terbatal Islam dia, sebab sebelum ini diterang apakah makna seorang itu menjadi Islam dan apakah makna seorang itu menjadi orang yang beriman. Orang Islam ialah orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian melaksanakan rukun-rukun Islam. Dan orang yang beriman ialah orang yang beriman dengan rukun-rukun iman. Kita tak boleh nak kata dia jadi kafir ke murtad ke, tak boleh. Melainkan dia melakukan perbuatan yang menyebabkan dia itu jatuh kafir, baru boleh kita kata orang ini menjadi kafir. Jadi asal tak boleh. Kafir ni hak berat sekali lah, hak ringan tak boleh. Kita tengok ada orang, tak boleh tengok orang ni duk minum air kedai kampung kita, orang pasik kot. Dah leh. Dah boleh faham pasik gitu. Faham? Dah nampak muka macam tak mayang je. Jangan. Faham tak lagi? Fasik tu ringan, nak kira orang beriman yang melakukan dosa. Kafir ni berat sangat, hak berat sekali dah. Fasik tak boleh kata. Dia kena ada bukti. Dan bila ada bukti pun kita kata tu mestilah ada tujuan yang betul. Tujuan dia kata dia fasik. Dia ada tujuan pula. Macam kita nak cerita keburukan orang, kalau dibenarkan syarak boleh. Kalau tak ada tujuan yang dibenarkan syarak, haram, dipanggil ngopak. Tapi kalau harus pada syarak, boleh. Sebab apa mu cerita keburukan dia? Supaya mu tidak percaya ke dia. Sebab dia tipu banyak dah kampung-kampung lain, jual tanah, ambil deposit RM10,000 bawa lagi. Jadi kita kenal dah, kita pun cerita, boleh. Ada tujuan tu. Jadi kalau melakukan perbuatan yang mengkafirkan, baru boleh kita kata jadi kafir. Sebab tu nak kata jadi kafir, mesti tahu sebab apa. Nampak? Dan sebab tu bukan kita sendiri letak, mesti berdasarkan ilmu. Batal dah untuk iman ni, batal dah. Dia kata batal dah mayang untuk iman ni. Sebab apa mu kata batal? Dalil ni aku tengok macam berangin kain dia kat punggung ni. Bila berangin gitu, boleh jadi ketuk, boleh jadi tak ketuk. Faham lagi? Tak boleh kata, tak boleh kata. Faham lagi? Malaikat kita semayang, kita sujud belakang dia. Kita betul-betul punggung dia atas kepala kita, bunyi. Faham tak? Sampai gegar serembang kita. Tu lain. Tak ada orang mayang 2 orang dengan dia. Dia antaranya ambil mushaf, lepas dalam tempat najasah. Najasah ni tempat yang najis, dan termasuk yang najis tempat kotor.
Ni Quran ni penyung lepas atau siapa jadi kafir. Ni Quran ni teruk lalakang penyung nak marah sangat. Nak marah sangat Quran kata riba tu haram, penyung lepas lalakang jadi kafir on the spot. Tak payah daftar masuk Kristian, tak payah. Faham? Dia bukan kena daftar tu pengesahan je. Nak macam orang bayar ketuk kena daftar dulu baru sah ketuk. Faham lagi? Tak payah bok tu pakai batal. Dah kalau tak sengaja dia ingat ke buku tu, buku cerita. Dia pun lepas tu siapa? Tengok Quran. Dia pun dia ambil semula. Wajib kena ambil mula. Faham lagi? Sebab dia lepas tadi tidak sengaja. Yang kata jadi kafir sengeleng. Nak masa masjid Bujan tengok dirombok di Kemamang, tengok tak Quran bertambur-tambur atas tanah bekas ni langit di Brozal. Faham? Jadi orang yang terlibat yang tahu dah Quran dia teruskan juga penghinaan itu, semua jadi kafir. Tak kira mu haji tak haji, tak ada kira. Jangan main-main. Faham? Dan tiadalah diperlakukan atasnya atas orang itu segala hukum Islam yang tersebut itu. Jadi bila melakukan perbuatan yang menyebabkan Islam dia sudah batal, tak boleh dilakukan perkara-perkara itu. Apa perkara-perkara itu? Dia nak jadi imam semayang, tak sah ikut. Nampak? Tak sah dah ikut. Kita tak ngaji. Kita bahan-bahan dihukum. Nak, apa tak sah ikut imam ni? Dia parti lain. Tak boleh kata. Faham? Yang boleh kata tak sah ikut itu bila dia itu jadi kafir. Faham lagi? Jadi parti lain. Parti lain dengar tak dia pegangan dia. Buat ni. Faham? Kau dengar di mulut lain. Tu imam tu kata dah boleh buat undang-undang uduk ni pesen lama, kuno, baru jadi kafir. Faham lagi? Jadi hati-hati. Tak kira parti mana pun. Kalimah kupur dia gitu. Bukan kata bila orang-orang hebat-hebat kata kalimah kupur, tak kupur. Orang miskin kata kalimah kupur. Orang makmum kena ketuk sekali pek tu batal dah. Tok imam kalau balik Mesir kena 50 tik ketuk baru batal. Orang ramai dak sutis orang pek batal, mok batal, pek batal, pek 3 kali batal. Faham lagi? Tak ada kira apa-apa. Gitu juga dengan Islam. Bapa pun kata tok imam tu tak boleh ikut. Pasal dia kata hukum potong tangan tu zalim. Mendengar dia kira, dengar. Mendengar sendiri. Baik, nak tanya orang lain dulu. Kata Imam Syafi'i, sekurang-kurangnya 5 orang yang mendengar, maka jadilah perkara itu mutawatir. Faham? Lain pada Imam Syafi'i syarat banyak lagi. Sikit sekali Imam Syafi'i 5 orang padang tu. Banyaklah ini yang jatuh kafir dengan berkata-kata. Dia kata gurau je, gurau pun jadi kafir. 5 perkara, ulang balik, 5 perkara sungguh pun jadi, gurau pun jadi. Yang pertama nikah, yang kedua cerai, yang ketiga rojak, yang keempat merdeka hamba, yang kelima kalimah kafir. Berlakon je dalam filem tu sembah tawakal, jadi kafir dah. Faham? Dalam lakonan jadi kafir dah. Bila dah jatuh jadi kafir, faham? Maka tak boleh buat. Antaranya jadi imam tak sah. Lagi berkahwin dengan dia tak boleh, tak sah. Dah kalau kahwin dah, maka terbatal pernikahan. Batal nikah. Lagi tidak makan saka.
Lagi kalau dia sembelih ayam jadi bangkai, walaupun serbang besar koloh surah. Sebab sudah murtad. Na'udzubillah. Hati-hati ya. Sebab tu Nabi suruh kita banyakkan ucap kalimah syahadah. Takut-takut ada kita tak sedar berkata perkataan yang membatalkan akidah kita. Nampak? Nabi kata jaddidu imanakum, selalulah baharukan iman kamu. Aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyakkanlah sebut la ilaha illallah. Inilah kau, iaitu pegangan pendapat yang mu'tamad, yang dijadikan sebagai pegangan pada hakikat iman. Adapun dalil yang menunjukkan atas bahawanya iman itu tasdik di dalam hati, bukan ikrar dengan lidah, maka itu beberapa ayat Quran seperti firman Allah Ta'ala, ulaika kataba fi qulubihim al-iman, artinya mereka itulah yang disuratkan Allah dalam hati mereka itu akan iman. Dan lagi firman-Nya Allah, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, artinya dan hatinya tetap ia seorang dengan iman. Dan firman-Nya lagi, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, artinya kala masuk iman di dalam hati kamu. Ini dalil bahawasanya iman itu sebenarnya di dalam hati. Dan mula terjemah bagi hati. Niat itu ialah di dalam hati. Kalau orang duk kata usolli itu bukan niat. Nampak? Itu tarjamatun lin niyat. Ulama kata an-niyatu mahalluha fil qalbi wal lisanu turjamatun. Nampak? Lil qalbi. Tempat niat itu di dalam hati, dan lapah di lidah itu ialah terjemah saja bagi hati. Jadi iman sebenar dalam. Lepas tu Allah kata, dan tetekala masuklah iman fi qulubikum, masuk di dalam hati. Bukan duduk atas dahi iman, bukan duduk kat tiak, bukan duduk kat keting, di dalam hati. Dan hati kat mana? Hati. Kat mana hati? Hati ni hakikatnya Allah saja yang tahu. Ni ulama jawab. Imam Ghazali sebutlah kitab Ihya Ulumuddin panjang. Hati ni akhirnya dia buat rumusan daripada pandangan orang yang cerdik pandai. Hati itulah jiwa kita. Jiwa itulah nafsu kita. Nafsu itulah diri kita. Diri kita tu kat mana duduk? Di dalaman kita, bukan luaran. Ada tak hati berasa panas tapi duduk dalam aircon? Ada tak? Menunjukkan zahir itu sejuk, hati panas. Dan kata setengah ulama seperti Imam Abu Hanifah dan jemaah daripada Asy'ariyah, bahawa hakikat iman itu murakkab, iaitu bersusung. Artinya bersusung daripada dua perkara. Pertama, tasdik hati akan yang tersebut itu. Kedua, ikrar lidah dengan dua kalimah syahadah. Maka setengah pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan hati itu ialah rangkaian daripada dua perkara, ialah membenarkan dalam iman itu adalah rangkaian dua perkara. Pertama, membenarkan dalam hati, yang kedua menyebut pada lidah. Cuma hak lebih ramai mengatakan sebenar-benar iman hanyalah di dalam hati. Batu orang kafir yang tidak sempat mengucap dua kalimah syahadah kerana dia tak pandai nak mengucap, tak ada orang nak ajar dia, tapi hati dia telah percaya Allah itulah Tuhan yang sebenar, Nabi Muhammad itulah pesuruh Allah. Tok Pekong yang dia sembah selama ni rupanya pelawak belaka, cuma dia tak ada nak mengucap, maka dia kafir di sisi manusia dan dia beriman sisi Allah. Tempat tinggal dia di akhirat syurga. Tak kalau gitu kita jadi apek dak yang mayang. Jangan jawab gitu. Mungkin jadi apek mula, lepas tu bahan peti mati. Mati dalam apek, balik awal. Faham tak lagi? Maka atas kau ini barang siapa ada tasdik, ada membenarkan di dalam hati akan yang tersebut itu, tetapi tidak ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimah syahadah, padahal kuasa ia orang atas ikrar, maka orang itu tiada mukmin ia orang pada hukum zahir dan batin.
maka tiadalah ia orang daripada isi syurga, hanya adalah ia daripada isi neraka, kekal di dalamnya neraka selama-lamanya. Pendapat yang lebih ramai membenarkan dalam hati itu yang dapat jaminan syurga. Adapun menyebut pada lidah belum dijamin syurga. Kerana orang munafik dia tidak ada iman di dalam hati, dia ada iman pada lidah sahaja. Dan kalau orang tu dia nak mati tak boleh ngucap, tak boleh ngucap bukan makna masuk neraka. Ada orang dia buat cakap kalau tak boleh ngucap ahli neraka tu. Oi sedap gamakmu. Mengaji tak boleh kira nak apa tuai. Nabi kata man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah. Barang siapa yang adalah akhir kalamnya di dalam hidup dia itu disebut la ilaha illallah, kemudian meninggal dunia, dakhalal jannah, masuk syurga. Ngaji dulu, jangan tengok terjemah. Faham? Kitab hadis ni dia ada syarah dia pula. Dia mari pula hadis-hadis yang satu bab dengan dia untuk tengok maknanya biasa Kita tengok terjemah tu, jumpa dah lali. Jumpa dah. Tengok dah hadis ni dalam Facebook. Nampak? Bahasa agak ada erti sepatah harang. Dia kira waktu ambil hukum diri dah. Tu bukan hadis pada, tu terjemah. Hadis ni hak bahasa Arab. Faham lagi? Hak barang siapa tu bukan hadis, tu terjemah Melayu. Hadis tu man kana akhiru kalamihi. Hak tu hadis. Kena ngaji dulu. Mang tu benda makna. Nampak? Kana tu mencari pae. Mana pae bagi kana? Ising dia mana? Barulah betul ni ulama-ulama susun takut canggah. Maksud dia orang beriman yang mati lalu dia menyebut la ilaha illallah sebelum matinya, maka dia dapat masuk syurga akhirnya, sekalipun dia itu diazab di dalam neraka dengan sebab dosanya lebih banyak daripada pahala. Kita salah faham, kita terjemah sendiri, tafsir sendiri. Orang yang boleh mengucap senang hati masuk syurga terus. Sedap agama. Faham? Bukan. Makna itu dalil akhirnya dia masuk syurga. Faham lagi? Dan kalau dia tak ada dosa dia lebih sikit, memang beres lalulah. Sebab dosa ni ditimbang di akhirat, dia tidak bayar. Kita tidak diazab dengan sebab dosa yang jumlah dosa yang kita buat. Tak. Kita diazab dengan sebab jumlah dosa yang lebih berat daripada jumlah pahala. Faham baik itu? Faham tak? Kita tidak diazab dengan sebab bilangan dosa yang kita buat. Nampak? Kadar kita diseksa kalau masuk neraka ialah kadar bilangan dosa yang lebih daripada pahala. Tak faham lagi? Kita tunjuk sekali lagi faham kali ni. Contoh ditimbang di akhirat kayak gini. Kalau kira kilo lah. Faham tak? Timbang dosa 1000 kilo. 1000 kilo je dosa. Timbang pula pahala 990 kilo. Dosa 1000 kilo, pahala 990 kilo. Berat dosa, berat pahala? Soalan mudah. Berat dah? Berapa lebih dosa? 10. Maka dia azab bukan dengan kadar 1000 kilo. Kita dapat seksa dengan kadar 10 hak lebih itu. Faham lagi? Kadar tu saja. Dan kalau lebih pahala pula, timbang dosa 1000, timbang pahala pula 1010. Contoh. Maka berat pahala ke berat dosa? Berat pahala. Maka bila berat pahala, dosa hak 1000 tadi tidak dia ambil kira. Sebab apa? Sebab mata nimbang dia bukan cacing, neraca dia lebih daripada hak bahagian mata dosa. Dalil wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Tu dalil dia. Siapa yang ditimbang kayak gini pahala dengan dosa, berat belah pahala
Kata ulama tafsir, walaupun berat pahala sikit je daripada dosa, masuk syurga. Walaupun dosa dia sebesar 7 gunung Everest, tetapi dia punya pahala 8 gunung Everest. Faham lagi? 7 gunung dosa tak ada. Masalahnya kita siapa di sini yang memang pahala dia memang lebih daripada dosa. Acik bangun. Faham tak? Bangun bodoh. Nampak tak? Jadi kita nak juga syurga Allah walaupun kita layak masuk neraka. Nak syurga Allah juga. Dengan amal kita, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Nak dapat kasih sayang Allah, kasihkan makhluk. Kasih makhluk, dapat kasih sayang Allah. Betul tak? Dan ayam masuklah pagar katak, lepas tu tak dapat kasih sayang Allah. Ayam masuklah pagar, berapa katak? Dia lagi berok lagi. Kaki dia berok atas mi tangga. Dah kalau dia berok, mu basuh. Tu panggil tolong. Ayam tolong berok, mu tolong basuh. Bila mu basuh, at-taharah, mu buat satu perbuatan yang dipuji syarak, namanya taharah. At-taharah itu nisful iman, sebahagian daripada iman, membuahkan pahala. Kalau ayam tak berok, mu tak boleh pahala. Betul tak? Bukan kita panggil ayam, mari berok rumah kita. Itu bodoh pula namanya. Jadi mu nak dapat kasih sayang Allah, kita nak dapat syurga Allah, tak layak dengan amalan kita. Maka kita nak masuk juga syurga dengan kasih sayang Allah. Kena kasih pada makhluk. Bukan kasih ke ayam tu makna cinta dengan dia. Tiup ayam, peluk, kalau jumpa peluk tiup, kan. Kasih tu makna janganlah buat sakit ke dia. Maka tiadalah ia daripada ahli syurga dan dia kekal dalam neraka selama-lama. Na'udzubillah. Inilah kaum yang kedua daripada dua kaum yang masyhur daripada hakikat iman. Maka atas dua kaum ini adalah amal soleh itu jadi syarat sempurna iman jua, bukan rukun iman. Jadi beramal bukanlah hakikat iman. Dia kesempurnaan bagi iman. Sebab iman saja tanpa amal, jadilah tanah yang tidak berpohong. Jadi amalan bukanlah maknanya sebagai bayaran bagi syurga. Cuma Allah bayar dengan sebab keikhlasan kita beramal, Allah bayar syurga. Kalau Allah nak bayar dengan grade semayang kita, tak dapat rasa syurga. Pasal syurga bukan macam istana. Tanah tak pakai rawa. Faham tak? Syurga ni kalau nak kira dengan amal kita, tak boleh nak bayar. Nak beli kereta Lamborghini Aventador, faham? Harga 2.6 juta sebutir. Nak lagi? Bawa PT 20,000. Anggarannya. Nampak tak? Jadi orang beri tau. Tak boleh. 20,000 dia kata no. Viva. Nampak tak? Kedai bawah kata. Faham? Ni abang tidur, tak ada titih, abang tidur. Faham tak? Ambak ada orang gitu kan. Jadi kita dengan semayang kita, dengan zikrullah kita, dengan tasbih kita, boleh beli syurga Allah. Bukan nak dapat istana raja. Istana raja tak apalah, cak ayam tak pakai. Kata-kata tu panggil pekor mokbang, orang panggil. Ni hak istana hak dalam syurga, baitang fil jannah, boleh nak beli. Kerajaan mana nak beli? Mahal. Bak masuk syurga tu dak tua dah. Dah berapa harga? Orang yang duduk dalam istana dunia ni tua. Raja-raja tengok masa muda yang muda. Masa raja tu tua dia jangan muka. Cakarung. Nampak tak? Tua tau. Makna istana dia itu bernilai rendah. Istana yang Allah sediakan nanti memang mahal sungguh. Siapa masuk tidak tua.
abada, selama-lama. Obat nak suruh tak nampak tua ni, orang sanggup habis piti beribu, betul tak? Tengok nak orang puan umur masuk 30-an, habis obat ai cari. Lambat tu beg ai hilang, nak lesek bawah mata tak boleh nampak kedut. Faham tak? Kedut semacam. Nak? Maka barang siapa ada dalam hatinya tasdik, membenarkan yang tersebut itu, membenarkan segala yang dibawa datang kepada kita oleh Nabi, dan ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimah syahadah, ada ngucap dan tiada ia mengerjakan amal, maka orang itu mukmin juga tapi tiada sempurna imannya, lagi derhaka ia sebab meninggalkan amal. Dipanggil mukmin asi. Orang yang tak semayang mukmin asi, dengan syarat dia beriktikad semayang itu memang wajib, dia tak buat kerana malas dia saja. Ada pun yang tidak semayang dan beriktikad semayang itu tidak wajib, macam puak-puak kata puak-puak semayang ni maka puak tu murtad, bukan Islam. Kerana murtad, orang yang tinggal semayang ni ada dua jenis, ingat tarikus solah kisman. Orang yang tak semayang dua kumpulan. Yang pertama kaslah, yang kedua inada. Kaslah ni ditinggal kerana malah, sibuk main bola, duduk saing apa tak semayang semua. Dia beriktikad wajib, faham tak lagi? Cuma dia cuai. Orang ini tidak kafir, mukmin, dia beriman, tapi asi, berdosa. Yang kedua tarikus solah inada, dia tak semayang dan dia menolak kewajipan semayang. Pegang, ada orang semayang ni set-set puak solat daing solat daing, kan telaga daing, solat daing dah. Ni macam kita memayang rokok sujud macam kita buat ramai-ramai ni, betul dah, tapi kelas rendah dia. Hak tu macam tok guru di kabur, tak ada rokok sujud, belang maidang memayang, belang belaga ayam boleh memayang. Tu tinggi ilmu, pas dalam neraka tu. Hak tu inada. Hak tu kafir kekal dalam neraka dulu kini selamanya. So ngaji hak pelik-pelik. Ambil hak Rasulullah. Hak Rasulullah bukan barang pelik, hak orang ramai. Hak wirid Rasulullah, hak orang ramai tu. Tu imam Cenering pun wirid hak tu, tu imam Rum Muda pun wirid hak tu, tu imam di Kuala Selangor pun wirid hak tu. Hak Rasulullah. Kita ni jenis bodoh kan, nak wirid nak pelik sikit. Orang wirid ni hak biasa, tak mahu nak bunyi pelik kan. Dah mu nak benda benar kan. Kalau mu nak pelik main serkah. Faham tak? Masuk kumpulan serkah. Faham tak lagi? Mu nak beramal, amal hak Rasulullah. Nabi lepas mayang macam tu, astagfirullah, Allahumma antas salam, hak biasa. Dak ni nak pelik, man syazza pinna. Orang yang nak pelik masuk neraka lagi. Takut tu dibimbangi, faham? Ustaz tu beri kat kita zikir sikit, zikir tulis kat zikir sikit, zikir kat kita pun tulis ke dia, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia kata tak buat ni, dia nak zikir hak kita bila kita jelong gelah coh lah. Nampak teruk pada mabuk ketung ni. Jadi dia pun biar banyak pun 70,000 kali kata zikir gini, pagi-pagi baca 70,000 kali, 7 tahun jelong gelah coh. Tak payah mu ambil tukur, tak payah zikir. Faham tak? Wak lambat 7 tahun kena zikir baru jelong coh. Nak ada baik tukur kelepuk coh lu. Faham? Dia bahasa bodoh. Ada orang dia tak mari dengar, main tepi jalan je, main 6 ekor, duduk tepi jalan garik-garik, faham? Tepi jalan boleh tahan kira lagi, main 6 ekor, judi tu. Jumpa kita tanya mau buat ngaji, faham tak? Dia kata kalau ustaz baca kitab Durun Nafi, kita nak pergi ngaji.
Nak baca kitab hakikat tasawuf baru nak pergi ngaji. Mana duk ngajar kitab-kitab biasa gini tak pergi. Faham? Main mereka lu. Ada tak pasal gitu? Faham? Nak hak tinggi. Nak hak tinggi. Nak eja nama dia tak reti. Tapi nak ngaji tinggi lebih nawe lu. Gambar kok pasal gini. Bahasa gila tak gila. Jadi nak kitab besar-besar. Faham? Ini nak kitab besar. Tak cek tak mugi lagi. Bodoh tak apa. Kita nak nama ke kita nak ilmu. Dan jika dikerjakannya amal soleh maka jadilah sempurna imannya. Tetapi jikalau ia mengerjakan pekerjaan yang mengkafirkan seperti sujud bagi berhala dengan ikhtiarnya, jadi kafir. Berhala jangan gurau. Takut dia gurau-gurau terlampau nak gurau sangat. Jadi bagi gurau ni biar ada sempadan. Dia jalan lalu kok biga rumah Cina tengok ada tok ekor. Dia nak suruh kawan-kawan dia suka dia pergi sembah. Nak digambil ayah awak itu. Jadi kafir. Tu nak gurau boleh ngaji lu. Nak main bola ngaji lu. Nak main benda lagi. Nak sokang dia nak ngai ngaji lu. Tak ada masalah. Nak masuk kumpulan dia, kumpulan rock ngaji lu. Biar ada basic tu, pengetahuan. Tidak dari ngaruk ngabang ni. Gurau dia. Kawan-kawan dia ha suka. Kafir. Nampak lagi? Atau mengata kalimah kufur. Atau barang sebagainya daripada perkara yang mengkafirkan yang lagi akan datang kenyataan. Nampak tak? Tuhan ni zalim, jadi kafir. Tuhan ni tidak mampu mengkabulkan doa kita semua. Kalau tidak, lama dah Tuhan perkenan. Dia nak kenal tu, jadi kafir. Tuhan ni lemah, batu dia nak tolong orang Islam sekarang kena tindak, jadi kafir. Dia ingat Tuhan tu tok dia ni. Lebih kurang cakap. Dan orang ni pasal apa? Pasal tidak kenal. Bila tidak kenal, maka dia akan berkata ngaruk ngabang ni. Tak takut sikit pun. Orang kenal takut. Betul tak? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah, takut nak ngaji dengan Allah, takut nak memperlekehkan Allah, takut nak mempersendakan hukum Allah, ialah hamba-hambanya yang kenal. Orang yang kenal ular tengok lari. Nampak bodoh rapok kali. Tengok sembang atas gerai. Petang lah bawah pokok. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, JKK 4 orang. Nampak tak? Berebak jatuh ular daripada atas pokok. Ular biasa je tedung sela. Tak besar ni ada besar ha. Nampak? Adakah duduk saja kita Tok Imam? Kain cabut lari, pungi saja lari. Dah ambil dah kain. Anak turun. Ular. Pasal apa? Pasal kenal. Dia kenal. Orang tak kenal tak ada apa-apa. Budak-budak tak kenal. Umur setahun setengah baru-baru pandai berlari. Tengok ular pegang. Balik awal. Gitu. Lepas tu dia orang sebut gini. Undang-undang Allah tak layak lah, tak sesuai di Malaysia lah. Pasal dia tak kenal. Tak kenal pasal tak ngaji. Duduk penting ke akademik tu saja. Akademik ni untuk kecemerlangan di dalam dunia. Kini akidah bukan barang dunia, barang akhirat, barang mahal. Dan jika ditakdirkan ada baginya ikrar dan tasdik dan amal sekalipun dia sudah mengucap 2 kalimah syahadah, sekalipun dia sudah pernah beriman, sekalipun dia orang sembahyang tak tinggal, tapi mengucapkan kalimah kafir dengan sengaja, jadi kafir juga. Pakak-pakak dengar lah. Bila dengar ada ingatan sikit. Banyak dengar, banyak ingat. Kurang dengar, kurang ingat. Tak dengar langsung, tak ingat langsung. Gitu je kita ni. Sebab tu atas jalan raya tepi dia banyak ubur papan tanda, signboard.
Nak, signboard begini, jangan laju. Nampak? Angin lentang. Nak, dia jangan perlahankan kenderaan anda, angin lentang. Nak, ada apa pula angin lentang ni? Tak, sini. Dia berhenti kereta hitam. Bodoh tu. Nak tengok angin lentang. Orang waktu supaya mu tidak kemalangan. Nak, awas jalan licin. Kalau orang cerdik, mana perlahan. Awas jalan licin. Saya tulislah perlahankan kenderaan anda, kerana laju ketika jalan licin itu berbahaya. Di panjang pula nak tulis. Kadang-kadang tak payah tulis, ibu gambar tengkorak. Orang faham tak? Maknanya kawasan kemalangan. Orang cerdik. Orang bodoh, kubur. Tu gambar korok kubur tuk. Dari kerana bahasa syarak menjadikan ia akan pekerjaan sebut itu alamat takzib, alamat mendustakan. Jadi siapa yang mengucap kalimah kafir, siapa yang mempersendakan hukum Allah, siapa yang mempermainkan hukum Allah, siapa yang buat perbuatan-perbuatan yang menjadikan dia itu batal Islam, walaupun dulu dia sudah mengucap, walaupun dulu dia sudah beriman, walaupun dia sudah beramal soleh, walaupun dia haji 40 kali dah dalam hidup dia, perbuatan atau kalimah-kalimah kafir itu menunjukkan, menjadi bukti bahawa 3 perkara yang lepas tu adalah dia permainkan atau dia lebong saja. Kalau dia tak lebong, kalau dia tak tipu dengan berimannya, dia tak akan kata kalimah ini. Artinya tanda mendustakan Nabi pada tiap-tiap barang yang datang ia barang dengan dia dengan datang ia Nabi dengan dia dengan barang daripada agama Allah Rabbi. Orang yang kata hukum Islam tak molek, orang ini mendustakan Rasulullah. Orang yang kata hukum Islam tak sesuai dijalankan di Malaysia, orang ini sudah mempelawakkan Rasulullah. Automatik. Maka mendustakan Nabi patak neraka. Tak ada kira mun Pertuan Agong, mun Sultan, mun Pemasuri, tak ada kira. Pasal bumi ni bukan hak kerajaan Malaysia, bukan hak Amerika. Hak Allah Taala. Walain tak usah cakap banyak. Kena taat Quran dengan hadis. Undang-undang lain cak ayam belaka, rendah bawah. Hak tinggi al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam tinggi, habis tinggi belaka. Kena hormat belaka kalau bab Islam. Peraturan tinggi. Tak boleh mahkamah sibik tinggi pada mahkamah syariah. Sesak namanya. Pasal apa? Pasal rumah kita buat peraturan. Betul tak? Ke jiran kita buat peraturan. Boleh tak? Rumah kita, jiran kita buat peraturan. Kita setuju tak? Setuju tak? Tak, rumah kita kan? Rumah dia buat peraturan. Nampak? Kita beli kain, milik kita kain tu. Kita nak pergi potong, kau anda kita nak buat baju benda apa? Baju Cina, baju India, baju Arab, baju Melayu. Mari orang sebelah, saya tak kenal awak baju Melayu kan? Buat baju Jawa. Mana boleh? Aku beli ni bawah. Murah baju mu, baju Jawa, beli kain mu. Tak boleh saya tak kenal, awak tak erti. Nampak? Ni kita buat tak boleh buat undang-undang hudu, tak boleh. Pasal canggah dengan pelbagai negara. Orang negara hak dia, hak pok mu buat. Malaysia ni hak dia, hak agong. Negeri sesa ni hak dia, hak sultan. Kau apa dia? Lenggak langit ada nak gambar tok mu atas langit. Mu makan kedai ikan, beli ikan pasal tu, dia ada tulis di ekor. Milik pos saudara aku ni, ada. Mu melih ayah atas pelayan dia tulis nama raja. Apa bodoh betul tak? Gitu dia tengok ngajar marah lalu mudah. Ada pula kalau mu nak kaya hal lain, tapi mu kata hukum Allah tak sesuai. Tak sesuai, dia tupang bumi Allah, napas udara Allah wi pinjang, nyawa Tuhan wi pinjang. Faham lagi? Patu hukum Allah tak sesuai. Yen dah deh foto pada ya. Gila babi.
Dah sedar gila-gila lah Tuhan wi pinjam ikan makan, Tuhan wi pinjam ayam wi makan, Tuhan wi tumbuh pokok padi wi jadi berah, Tuhan wi pinjam udara boleh napas, Tuhan wi hujan pula jadi rezeki. Dah sesuai. La ilaha illallah. Mu siapa? Yang kata comel ni hukum Allah, nabi-nabi dan para rasul. Mereka yang kata yang paling comel undang-undang Quran dan hadis. Betul tak? Undang-undang Allah yang comel sekali. Orang lain tak comel. Yang kita pula kata tak comel, tak sesuai. Orang comel kata boleh, mu muka uduh kata tak boleh. Cuma banding mu yang kata undang-undang Allah tak sesuai dengan muka Nabi Yusuf. Ngucek ni dalam Malaysia, tengok muka si hak kata undang-undang hudud tak sesuai di Malaysia. Undang-undang Quran, undang-undang Islam tidak boleh kerana bercanggah dengan perlembagaan. Tiada muka dia dengan muka Nabi-Nabi. Sama jamel. Macam porang muka. Tak sedar ke diri. Muka uduh tak apa, perangai jangan uduh. Ingat kita ni Allah we pinjam ke. Nampak? Ramai ada Tuhan tarik balik. Tarik balik sikit ada. Iaitu mata Tuhan tarik balik. Betul tak? Labu. Telinga dengar lagi. Ada yang Tuhan tarik balik telinga. Mata nampak lagi. Ada yang Tuhan tarik balik dua-dua. Mata kelabu, telinga tak apa dengar. Ada yang Tuhan tarik balik kekuatan. Dulu gagah, leni tak gagah. Ada yang Tuhan tarik balik kesihatan. Dulu sihat, leni sakit, lelah dan sebagainya. Ada yang Tuhan tarik balik separuh tubuh dia. Orang panggil nyakit angin. Belah kanan habis lupuh belaka. Tak boleh gerak. Betul tak? Dan ada lebih ramai lagi yang Tuhan tarik balik sekaligus meninggal dunia. Amal ni dah mati. Hari-hari mati. Cuma kita tak sedar. Apa kita tak sedar? Sebab mati itu senyap. Dah benda bising. Bising beranak. Beranak baru bising. Kalau orang mati tepik, barulah kita sedar. Faham tak? Bila mati seorang, dia akan menjerit 7 hari 7 malam. Malam-malam dengar 7 hari 7 malam seorang mati. Baru kita takut mo. Faham? Senyap kan mati? Kan mati senyap. Bila senyap, buat pergi kubur pun senyap tak? Senyap. Beng jenazah dengan ambulans bawa orang nak beranak, mana bising? Ambulans apa ada belanggar? Ambulans apa? Oh, beranak. Bini dia. Ini Tok Imam lah. Beranak pula. Dalam duk wirid. Nampak tak? Dah kalau ni ben jenazah bunyi tak? Tak bunyi. Dah malam kita berhenti tapi light, bank bawa mayat nak tahu kubur, duduk belah kita tak sedar. Faham lagi? Tak usah kata kita kapur lain buat lagi suku hak baru hidup belah kita berhenti sebelah, dia berhenti sebelah. Faham tak? Tidak ada, dia berhenti belah. Kita dah kata lagu dah ada. Jalan-jalan semua belah banyak. Nolak sedar. Ada tak orang sedar? Dah tulis bank jenazah kan, kenderaan jenazah tu tulis Jawi kan. Sekolah harga. Bank sekolah harga. Kepala otak mu sekolah harga. Asal tulis Jawi sekolah harga. Dah awak mana? Faham lagi ada. Hello, aduh. Tetapi jika diketahui bahawa sujudnya itu tiada kerana membesarkan dia, wallahu a'lam, bertiga tu.